Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa dengan semua pengikut program baca sejarah kita pada malam ni. Jadi alhamdulillah malam ni adalah malam yang ke berapa? 13. Malam yang ke-13 dalam kitab yang ketiga dah. Kitab yang ketiga dah tartiibnya daripada Tarikh Patani terus pergi ke Tawarikh Raja Kota dan juga terus pergi kepada Hikayat Patani. Jadi alhamdulillah kalau kita ingat pada minggu yang lepas kita duk kecek kira dah. Kita duk bicara isi-isi dalam hikayat tu tentang lawak Raja Petaning ataupun Sultan Patani kita ke Ayutthaya pada masa tu selaku lawak kedutaan negeri jiran dia panggil. Kerana Raja Petaning pada masa tu jatuh kepada Raja Sultan Muzaffar Shah. Jadi bawa naik takhta jadi raja di Kerajaan Petaning, dia pun ingin nak pergi melawat Perak Cao. Dia panggil Perak Cao Raja Siye. Raja Siye pada masa tu adalah Raja Somdet Perak Maha Cakapat. Dia pergi tu untuk lawat sebab dia kata Raja Siye pun bukan orang lain. Mana tu kalau kita tengok dalam tarikh Patani tu dulu dia sebut kata Raja Siye, Raja Lega, Raja Kedah, Raja Petaning itu adalah bapa yang sama. Kalau zaman Langkah Sukak purbakala dulu. Tu beribu tahun dah. Lepas tu raja dia bertukar-tukar. Dia bertukar besar-besarnya panggil tukar dinasti. Tukar Raja Wong. Tu bakal lain-lain lah. Negeri hak tula, tapi bakal hak mengetah tu bakal lain pula. Jadi asbab gapo yang kita pergi pun kita tahulah. Dia pergi kali mula-mula tu abang kata lahirkan satu punca yang besar bagi sejarah Taning dan Siam. Jadi kau tu lah cetuk. Kalau dia tanya tu Taning dengan Ayutthaya ni ataupun dengan Kerajaan Hosea ni mula ada masalah ni bila? Kalau titik permulaan ada masalah tu kau tu ketika Sultan Muzaffar tu pergi melawat Ayutthaya, lepas tu pergi berlaku apa-apa sekarang, iaitu semua tu yang bersakut dengan rasa saja, nama ruah. Jadi hal tu pun bahas banyak juga. Jadi hari ni pun saya bawa juga beberapa sumber isi-isi yang bersakut dengan Taning dalam hikayat ataupun dalam buku sejarah lama hak Sia sendiri. Lepas tu kita mari pergi tengok kata hak Sia sebut lagu mana dengan kerana pada ketika pergi kali mula-mula tu Sultan Muzaffar Shah tu dia berasa kata dia tu kena hina. Dia kena hina. Mula-mula pergi tu duduk dalam perahu 3 hari tak boleh turun. Bawa turun Kedah dia perarak ke orang Tani pergi nak masuk dalam kota, jadi tak boleh masuk. Lepas tu suruh duduk di kota di depan pintu Kota Wang. Kota Wang ni bahasa Sia panggil Peraja Wang lah. Jadi tak boleh masuk tu sebab adat istiadat Raja Sia. Dari Tani tak tahu macam tu. Adat Sia dah. Dan juga Raja Petaning tu guna beberapa kalimah Raja Sia guna beberapa kalimah orang Raja Petaning wasa tu dia tu kena hina. Contohnya Raja Petaning Raja Sia panggil Raja Petaning tu anak raja. Anak raja mari cari dia. Sedekah pada masa tu Muzaffar Shah tu jadi sultan di Taning. Dan juga dia gura dah. Buku ni sebut dah malam lepas tu. Gura kata Raja Petaning pergi ke Ayutthaya ni sebab nak pergi cari orang Tino, nak bese.
Lepas tu raja besar mari sendiri nak besar. Mana tu? Lebih saya lah. Mari jemur dia. Tani pun nak murih. Pada dalam keadaan nak murih berkelik pula 3 hari tu. Gajah putih tu pun raib pula. Tahu kata pia raib, sia tak tahu lagi. Habis tu tahu orang mari cari isuk siapa di kerubi tu. Tapi ambil di gajah legah. Berkelik mari. Tapi anak cucu gajah tu hon dia tu Tamnai kata jumpa dah habis temu di di kok kemung seko. Jadi tambung cangpuk kat situ. Temu di kala seko. Jadi hon tamnai kata gajah hok anak cucu hok gajah ya dulu. Tu wallahu alam lah. Itu sakut dengan kepercayaan orang. Tapi hok sia ya percaya lagu tu lah. Kita tawar di gajah dah lah. Gajah sembilan hok dah ni. Maka alhamdulillah malam ni kita sambung ki kalau siapanya ada kitab hikayat petani wasi Siti Hawa Haji Soleh buka lagi pada buku muka 12 Bismillahirrahmanirrahim. Hatta antara 3 bulan lamanya maka disembahkan kepada Sultan Mansur Shah. Kalau hak dulu tu dia akhir mana dia sudi kata orang pegu dengan orang lancang. Hak Raja Siawi hadiah kepada Raja Tani. Lepas tu ya ada soalan gitu. Pak Raja Tani bawa gapo gi dia? Orang Tani ya ada adat dia juga gi ziarah dia kena ada benda tangi. Jadi orang Tani tu dia buat bunga emas, bunga perak bagi. Hak tu dah lah sia kata mari jemur dia tu. Tapi tani dia emas banyak pada masa tu dia buat emas jadi bunga 2 faham. Bunga perak sepaham, bunga emas sepaham. Pas dia nak wi gapo tak ada benda macam tu. Dia wi hemo. Wi tawen ni iaitu wi orang pegu dengan orang lancang. Dalam kitab ni sebut 60 orang ya. 60 orang dengan 100. Tapi hak kitab hak Ibrahim Syukri dia tulis kata 300 dengan 900. Ya ada orang tanya dalam live tu lah. Tu ikutlah terserah. Sebab dalam hikayat sebut 30 orang dengan 90. Kitab Ibrahim Syukri sebut 300 dengan 900. Berkelik mari tani, Raja Tani getak orang pegu di Jambatan Kedi. Di Kedi. Kalau tu lalu nak klik kok bapu dah, lakoh getak di parit cuba tengok wak tepi tu. Pintu gerbang dia wak song pegu atau song lancang. Bukan wak sia tu. Asal ya dulu pintu gerbang duk song tu lagi. Ada pun kati molek dah. Dan juga orang lancang ki wak benar. Duk di Kedi Tarak. Duk Tarak tu orang lancang. Orang pegu tu orang arakan. Bahasa sia panggil orang yakai. Jenis meh-meh capo apa ni Bangla ya, Bangla Burma. Burma Bangla, panggil tak bukan Bangla tu sangat. Orang panggil arakan asal orang pegu. Orang pegu dah. Bahasa sia panggil yakai. Ni yo jenis Bangla dah. Jadi pera gajah. Gajah pada masa tu ada 2 ekor, nama asing dengan nama ikrab. Ikrab dengan nama asing. Wi siapa pera? Wi orang pegu tu pera. Dia pandai pera gajah. Bakar-bakar India ni pandai pera gajah dah. Tu dia. Mari kita sambung lagi tadi. Bermari pula dah 3 bulan ada orang mari sembah royak kepada Sultan Mansur. Raja Mansur. Ketika tu zaman Raja Muzaffar dah. Tapi raja orang mari royak ke Sultan Mansur. Mansur ni adik Muzaffar, dia di raja muda. Menjadi raja muda dah. Dia kata kan? Pegu di kaki jambatan itu kena sangat horanya. Pegu ya atau pegu orang pegu tu lah duk di kaki jambatan itu. Jambatan tu jambatan Kedi. Kereta ni pandai buat getok dah dulu. Getok besar di Kedi. Di Kedi parit tu getok. Bukan titi. Yang luar titi ya. Ni getok ni mana tak kereta lembu apa boleh rakah. Ni ya atau kereta ni boleh buat getok dah tu dah. Jambatan Kedi tu dah. Dia kata apa? Kena sangat huranya je guna kalimah kena ke zaman dulu. Kena lah. Kena sungguh weh. Tok bomo tu royak hura ni tok bomo. Tapi bomo bukan bahasa bomo Islam lah hura ni.
Hora ni kalau saya panggil hon, dia bahasa Sanskrit, bahasa India agak hora. Nah, biasa pakai kain putih buat kecah tu lah, buat pape so, buat kalian nanti nyulih tu hora. Panggil hora deh. Tu. Maka titah baginda. Dah. Jadi Raja Mansur tu pun sebut kata mana? Hai Kalawa. Kalawa. Dia panggil hai Kalawa. Saya pergi buka kamu dah lah. Kalawa ni mana? Apa tak senang ada kepisi-pisi ketik Kalawa. Hai Kalawa. Dia panggil kok hora tu. Okey, tegur. Kalawa ni makna dia orang pandai. Orang pandai. So dia panggil apa? Puru nak prak tu. Orang hok pandai dia panggil Kalawa. Ni bahasa apa aku? Bahasa Melayu dulu, bahasa kuno kan. Tapi ada lah kaum lah panggil orang yang pandai. Pandai memandai lah orang. Hai Kalawa, lihat apa di dalam tambera handai itu. Payah lakon ni. Hai Kalawa, lihat apa di dalam tambera handai itu. Dia tak tengok dalam tambera. Tambera ni satu pape nanti tulis yo dok kaji mek lah deh. Kalau orang lain ko yo pandai ilmu falak tu deh. Kira ku mana bila nak waktu po matahari nak jatuh nak naik buka puasa ku mana waktu semaya. Hora ni yo nengok. Tahulah yo mek apa tu nama beranak nama pok ana tu deh. Itulah. Kami dulu yo ada lagi bahasa ni dah pelik lah baru Islam baru-baru je. Tengoklah, suruh tengok ni tambera handai itu. Adakah kita ini akan jadi raja atau tiadakah? Suruh tengok atas. Aku ni boleh jadi raja dah. Sebab kalau ikut tertib raja ni tak boleh jadi raja dah. Sebab abeyo jadi raja, jadi sultan. Kalau tak ada abeyo, dia kena boleh ke anak abeyo, iaitu anak saudara dia. Dia tu hak ning lah. Muzaffar lah. Muzaffar pun ada anak. Sebab dia ada raja muda. Dia adik dari Muzaffar. Dia mengikut tertib. Nak makan pesaka raja, dia tak siapa lah. Tak kisi tu. Malaikat hak ni habis. Tak ada lah ni. Anak tak ada gapo. Boleh nak dia. Dia tanya hura ni. Hura nak jawab ke mana. Lolo ni rajanya duduk di Muzaffar. Abel dia. Kakak dia tu. Setelah Pegu itu mendengar titah raja itu, maka ia pun segera melihat tamberanya. Dengar raja royak aku tu pang, ia pun selalu tengok lalu lah. Tengok lalu ke duk kaji mek lah deh. Ngokeng cara dia tu. Setelah habislah dilihatnya, lama juga kali tu. Nak tengok tu deh. Lama kok raja pun duk dengar itu deh. Aku mana nak royak. Maka sembah Pegu itu. Tu. Dia royaklah. Pegu hura tadi pun royak kata, pada tahun ini sampai kepada bulan 2 inilah tuanku akan menjadi raja. Sana ni. Setengah orang ni kalau tak ada akibat ke apa, tak ada masalah apa, tak kecek main benda ni, takut obey dia cemburu, curiga. Nak berotak ku apa? Yang dulu. Ni dia tanya kuning lah lagu mana dah. Jadi hora ni pun jawab lagu tu. Pada tahun ni sampai kepada 2 bulan. 2 bulan ni tuanku akan menjadi raja. Ni dia bukan raja ke, biar raja. Setelah baginda mendengar sembah Pegu itu, maka titah baginda. Raja pun jawab klik. Ni tak ingat aku ni 500 tahun dulu raja kecek aku ni. Dia ada genan dia tu dah. Jawab aku mana? Baiklah. Jikalau sungguh seperti kata handai ini, anak handai ini kita jadikan orang besar. Ya Tuhan, tak apalah kalau jadi sungguh sepa demo kata anak demo kita nak uya dia orang besar. Wi besar nak wi posisi lah. Nak wi jabatan lah, nak wi tamneng. Tu anak dia. Tak kena tak wi dia. Tua dah kali. Tu. Arakian, maka baginda pun kembalilah. Bos sudah tu kelik lah ya pun raja. Adapun
Sultan Manzur Shah itu peninggal Sultan Muzaffar Shah pergi ke Siam itu. Sebab ketika tu Muzaffar Mansur tu duduk rumah. Sebab Muzaffar tu dia pergi di Ayutthaya. Hak kali mula-mula tu dah. Dia pergi kali mula-mula tu, okey. Dia duduk rumah, duduk tunggu negeri. Boleh tanya hora lah tak ada ni Ayutthaya ni. Dah. Sebagai ia pergi kepada Tok Fakih bertanyakan iman Islam. Nak pergi cari Tok Fakih sebenarnya. Tok Fakih dah pada masa ni Syekh Syafiuddin. Nak pergi tanya Tok Fakih iman Islam lagu ni. Lalu waktu tu tanya dulu Tok Hera. Tu dah. Maka ada anak Tok Fakih itu, Wan Muhammad namanya. Anak Tok Fakih. Tok Fakih ni panggil asal yo nama Syekh Syafiuddin. Syekh Syafiuddin mari pada Aceh, mari pada Yamen. Anak dia nama Wan Muhammad. Ada Wan depan dah tu. Pak kita tengok cek semula. Cek semula. Jadi 3 hari lepas saya pergi umur seorang babo lah. Umur seorang babo. Babo tu baca nama so saya tak ada ingat. Tu ada babo masa rumah kita. Jadi Wan Muhammad namanya. Wan Muhammad ni siapa pula lepas itu? Kalau kita tengok anak Wan Muhammad pula tu namanya Ali. Iaitu Syekh Fakih Ali. Tapi semua ni dia gelar Tok Fakih ni nama gelar daripada raja Tok Fakih. Sebab dia orang aling pekoh. Nama dia Syekh Syafiuddin. Anak Syekh Syafiuddin nama Wan Muhammad. Anak Wan Muhammad iaitu Ali ataupun Syekh Fakih Ali. Lepas Syekh Fakih Ali tu pula baru Syekh Daud. Tapi celah tu ya adalah Wan Wan Seni, Wan Gapoh nikah dengan adik Cik Siti Wegeme, nikah dengan itu Campa Gapoh Malik Ibrahim Fak Wali Songgo. Saya pergi tu babo tu lah baca winyo. Hak sini ni so dah. Tak ada tanda dak. Tapi tahulah tertib dia tu. Tu jadi nama Wan Muhammad namanya dan Wan Muhammad itu pun diambil baginda dijadikan hamba yang khas. Jadi raja ni nak gi rumah Tok Fakih ni untuk ambil anak dia nama Wan Muhammad gi jadi hamba khas. Duduk dengan raja. Duduk dengan raja dah. Tiadalah diberi duduk dengan Tok Fakih lagi. Dia kata, kamu hidup dengan pak dia, so hidup dengan raja oleh kota tu. Sebab nak ngajah untuk mempertanyakan iman Islam. Untuk nak kita tanya, bagaimana dia tak ambil Syekh Syafiuddin diri? Tak boleh ambil lah. Syekh Syafiuddin dia besar sudah, dia kena ambil kakak dia lah raja. Dia ambil anak lah seorang lagi. Nak ambil hak nu tak boleh lah daripada biaya di raja sultan. Gitu dah. Faham dah? Sebab raja ni kena ambil orang alim duduk dekat. Mudah nak tanya hal hukum agama. Sebermula adapun akan Raja Aisyah itu dipersuamikan oleh ayahanda baginda dengan Raja Jalal. Dia pula Raja Aisyah. Raja Aisyah ni anak Raja Ismail Shah tu jugalah. Dia jadi adik daripada Muzaffar, kakak masuk dia duduk tengah. Ya anak dia 3 orang. Anak Raja Payat Intira tu dah Ismail Shah. Aisyah tu tengah dah. Aisyah. Tu Aisyah. Aisyah ni dipersuamikan oleh ayahanda baginda dengan Raja Jalal. Jadi pak dia Ismail Shah dulu tu ambil dia pergi nikah kahwin dengan Raja Jalal. Nama ni Raja Jalal. Dan Raja Jalal itu dijadikan bendahara. Ni kisah panjang lagi, itu tafsir sini sikit lagi dah. Ada 2 tahun maka Raja Aisyah laki isteri pun dirajakan oleh ayahanda baginda di Sai. Seperti adat raja-raja besar-besar ditabalkan dengan nafiri dan negara.
Demikianlah hikayatnya. Lepas tu kita nak tengok hal ni pula, kena kita tengok di Salah Silah negeri Sai pula, suku Hafaq Raja Jalal. Dia nama penuh dia tu Jalallah. Jalallah ni dia jadi Raja Sai. Raja Sai ni duk naik ke ngudik sungai sikit. Kalau kita masuk ke Kuala Sai di Teluk Leweng. Teluk Leweng tu ngudik ke sungai sikit, belum nak sampai di ketok kota tu. Duk kawasan Teluk Ketong tu, situlah tempatnya terletak negeri Sai. Kuala dia duk luar tu, Teluk Leweng tu. Kuala tempat nego ke apa, tapi kota raja duk dalam tu. Lepas tu tempat-tempat dia ni dia molek lagi. Situ tepatnya terletak negeri Sai. Lepas tu gano kah Raja Taning, Raja Kesek kena ambil anak tina dia tu genikah dengan Raja Sai. Ngapa tak genikah dengan Raja Reman? Gano tak genikah dengan Raja Legeh? Gano tak genikah dengan Raja lain? Ni ada asbab. Kena nikah dengan Raja Sai. Sebab kalau kita tengok hundur klip lah terbalik. Sebab kalau kita tengok kisah nak jadikan kerajaan Taning di Kesek dulu, dia ada negeri, dua negeri Hopsa zaman Langkah Sukak dulu, iaitu dia ada negeri Langkah Sukak hok duk di Jeram atau Mahligai dengan negeri Sa. Jadi Sriwijaya pengaruh di kota Mahligai di Nyalimo. Majapahit pengaruh di Sai. Sebab Sai itu dibangun oleh orang Majapahit. Kalau kita tarikh tu. Orang Majapahit. Orang Majapahit mari di Jawa. Mari di Jawa ni lagi orang Majapahit. Mari duduk di Sai. Kalau sah Kelubir tu tepi laut tu, memang asalnya Fok Majapahit mari. Tu wak Sa Gajah mari tu. Orang Majapahit ni orang Jawa, orang Jawa. Orang Jawa. Dia tak serupa dengan Fok Nyalimo Tengah ni orang Sriwijaya. Tapi dua-dua ni serumpun je. Serumpun Melayu belaka tu nama tempat dia. Ke Jawa. Habis kita dengar lorak kecek pun tak sama. Kan orang Kelubir tu lorak kecek cerak. Suara dia nak pergi ke arah Jawa. Lain dengan Minangkabau suku tu. Minangkabau lain pula. Minangkabau mari Pulau Sumatera. Ni nak oyak negeri Sa dulu. Negeri Sa di Teluk Leweng. Bila ia pindah mari duduk di Kelubir tu baru Fok Minangkabau duduk situ. Kalau Sa-Sanya lepas tu, dan dikatakan juga Budu. Budu Budu. Apa ni cara pemulihan makanan laut untuk witah lama pun mari pada negeri Sa juga, bukan Sa mari pada Taning. Apa ni macam panggil witikan tanam ahan makanan laut mari di Sa juga. Ini ilmu mari di Jawa. Tepung-tepung pagi asal pun mari di situ, mari di orang Kelubir. Budu, habis Budu satu Kelubir. Tapi Budu sedap lagi kena pergi di Sa tu, asal tu. Ilmu dia ambil ikan laut mari jeruk tu. Ni 1000 tahun lah orang pandai ni. Orang hulu ke bukit buat Budu tak kerti. Pandai buat ngasih buat Budu kan orang laut tu. Tu Sai Raja Jalal tu. Apabila nikah dengan Raja Jalal, kerana kena nikah Raja Jalal, kerana pada masa tu negeri Sa hok paling besar kali, hok debes sekali dengan negeri lain lagi. Dan negeri Sa ni lama. Dia masuk Islam dulu lagi. Dan kalaulah Taning tak beser dengan negeri Sa, boleh jadi juga negeri Sa itu becek wak negeri suku. Sebab bo Langkah Sukak jatuh, bo jadi Islam semua, nak jadi sultan lah pia-pia apa. Hak dulu zaman Buzar ke apa, so tak kira dah. Sebab Islam yang mula satu. Jadi benar Fok ni, bakal kita tengok sini dah. Tengok sini sikit. Dulu ni ada 4 grup dalam besar-besarnya. Orang ni ada orang Lembah Sriwangsa tak apa. Dia ada orang panggil orang Sai. Dia ada orang Reman. Dia ada orang Legeh. Kalau kita tengok dalam 4 ning ni, dah. 2 ning lah hak abang kata apa ni dai priak sikit.
Deh, sebab satu dia duduk tepi laut. Dia apa ni untung sikit. Reman duduk dalai. Landlock tanah katuk. Dia kena nak tubik oning, tubik taning. Kalau jak sungai ni kena tubik sai, tubik lubang. Legeh ni dia tak boleh naik mana pada masa tu sebab dia baru pecah daripada geruk dia lek bawah ni, dia baru mai jemur Raja Taning. Tu pok legeh. Legeh ni dia luah mai ke Kelantan lagi. Dia raja banyak pula pok legeh, raja banyak. Pasal mah Kota Baru pergi ke sana tu. Jadi sai ni yang besarnya dan dia ada duk laut dua ni. Pas dia lama pula pada orang lain lagi. Zaman Sriwijaya lagi, Sriwijaya tu bila 12 tahun bana di semenanjung tanah Melayu, Taning nombor 1 hak tua kali dan Lubang nombor 2 hak tua. Tua pada Legor. Tu hak Sriwijaya bila. Iaitu kita tengok tahun mula-mula tahun lembu. Wi kepada Sriwijaya apa ni wi kepada Taning. Dah, sai pakatra ke apa? Moho ke apa? Ya dah nate 12 ekor tu. Hak tahun beranak orang tu. Sriwijaya buat. Kalau Kedah tadi ya halangkah suka, dia tak sakut dengan Sriwijaya. Hak langkah suka. Ni Sriwijaya kan mari takluk langkah suka tu di Nyalima. Sai guna guna moho rimang. Rimang. Pak rimang tu bekeng lah. Nah. Lembu bukan bekeng, lembu yo keramat. Sebab binatang kenderaan dewa-dewa Hindu zaman dulu. Keramat lembu tu. Dulu. Tu dia. Baru pergi ke ular, pergi ke gapo 12 ekor binatang. Ya tertibnya Taning, lepas tu pergi ke Sai yang kedua. Nikah dengan Sai ni sebab gapo? Lepas tu dia ada perjanjian. Habis itulah sini apabila nikah dah, Raja Taning pun lantik Raja Sai juga jadi bendahara. Jadi bendahara pula so lagi. Jadi Raja Sai orang kata dia kuat 2 tamneng. Jadi raja untuk negeri Sai lagi, tapi negeri Sai duk bawah Kesik. Semua ni duk bawah Kesik belaka. Lepas dia ni rapuh pula. Dia rapuh semula. Lepas tu mari catur semula cara pentadbiran zaman Raja Hijau. Lepas tu mari wak wilayah kali lagi zaman Raja Kuning. Ya ada kitab cara meretah Taning namanya Peraturan Pentadbiran 4 berlapis Kerajaan Melayu Patani. Ada 4 bab. Bab 1 bab sultan, ada 11 kara. Nanti kita ngaji ke siapa lagi lah. Orang Taning tak ada main-main, dia peretah dulu dah, dia ada cara dia. Lepas tu dalam kawasan Kesik guna hudud. Sebab ada kitab jelas sebut kata dalam kawasan Kesik guna hudud. Kawasan kat kampung tak ada guna. Guna hudud. Nah, dah. Jadi itulah Sai apabila akhir dah 2 tu, jadi Raja Sai pun okey. Raja Sai pun boleh tak apa kita duduk bawah Kesik. Sebab sama-sama Taning belaka, tapi dia bakar ke DBM kau tu raja. Tetapi bahagia keamanan tu kena duduk bawah Sai. Kalau tahan dia panggil, askar, tentera kena duduk bawah Sai. Tak boleh orang Sai ni tak. Habis itulah mula-mula bendaharanya boleh kepada Raja Jala sendiri. Dia pergi jawatan bendahara. Kum lagi. Raja tak apa demo sultan, tapi askar semua kena duduk gambar lah. Dia pergi. Lepas tu baru mari becek lagi askar darat zaman Raja Hijau. Lagi buka di Batas Kubu. Lagi tu untuk nak pertahan dengan puak Laksmana laut hodok di beruah. Nanti mulai ada minggu depan ni dia ada sebut pula di Bukit Tabeh dah, di Kota Kelabah. Boleh tengok. Minggu depan. Tak ada minggu ni masa pun muka 17. Dah. Mudik pergi ke Tabeh, duduk di Tabeh. Tu kau senang boleh. InsyaAllah dah. Nanti kau gilah kau peheh dah, kita kena peheh sosok dah. Jadi bendahara dah. Jadi 2 bulan maka Raja Aisyah pun tengok ni. Raja Aisyah pun ditabalkan. Jadi permaisuri Raja Jalallah di Sai, duduk di Sai tu. Duduk di Sai. Lepas tu adat dia besar-besar. Macam mana kata adat besar? Sebab dia tabal dengan Nasiri dan negara. Mungkin tak ada lah. Alak dia, alak nobat di raja. Dia ada cara dia. Kalau raja pekat ni
nafiri ya tagoning yo. Tapi hok ning nafiri dengan negara gi buka le gugur lagu nafiri. Dia ada alat dia. Orang main palu untuk nak tabal jadi raja. Ni tabal bahasa ni bermakna tabal hok tinggi sekali. Wi. Ni wak main takut raja sai tak ambuh tu lah. Ambuh wak kelek-kelek dengan kita tawak negeri suku. Sebab negeri suku contoh seperti Aceh. Aceh zaman dulu ya dua kerajaan. Yuk belakang ni baru tapu jadi Aceh. Dulu Aceh pasal. Lepas tu Aceh mana Aceh Nusa lagi. Dia dua. Tapi tani kita dah tak ada nogom beranak lebalah sama kita deh. Wakso ialah kita. Pas negeri banyak gajah banyak kata gila nang gajah lah tu. Gajah besasa ya kita. Tu tani dulu rumah molek. Bagi ada balah deh. Deh sama tani laka tu balah cari apa. Lepas tu pula sudah dah deh. Syahadan. Adapun akan Sultan Muzaffar Shah selama baginda kembali dari Siam itu, maka baginda pun menyuruhkan segala menteri hulu balang berlengkap. Ni. Bo lama dia klik mari pada sia dah dulu ya pergi kali mula-mula. Klik mari rumah Gajah Taning, Gajah Sultan Muzaffar ni suruh orang dia siap. Tentera siap dengan lengkap. Segala menteri hulu balang berlengkap. Lengkap. Cukup genap. Ini. Klik mari pada sia pada tu suruh lengkap mula. Macam mana? Dia nak apa? Setelah mustaiblah, maka baginda pun menitahkan hamba Raja Mudik Kesai memanggil bendahara Raja Jalal. Ni tengok pio debe ni deh. Pio dok kum askar tu deh. Pio dok kontrol. Bo yo ambil menteri hulu balen dengan lengkap dah. Deh, dia pun suruh orang mudik pergi cari Raja Sai. Raja Sai di Teluk Leweng tu lah. Deh, Raja Sai Telubeh deh. Sebut itulah mudah. Sai Telubeh memanggil bendahara Raja Jalal, panggil bendahara, tengok dia panggil bendahara Raja Jalal dua. Bukan memanggil Raja Jalal dak. Bendahara Raja Jalal sebab ia kuat dua tamneng. Dua apa ni ada sebut sia sangat orang Malaysia tak faham. Dua jawatan. Dua jawatan. Bendahara lagi jadi raja lagi. Sebab ia mula-mula pergi tu sebab ia nikah dengan Raja Sai duk bawah. Itu sebab dia kalau gitu, kalau tak gitu dia tak guna nama raja lah. Dia boleh guna sultan kalau raja di negeri sendiri. Tapi sultan kena ya. Raja agung panggil sultan. Raja agung panggil sultan. Pas raja lain lagi tu panggil raja saja. Nak raja tengku ke tueku ke ni uwe kata lagi lah. Nah. Ni dia suruh dia pergi panggil Raja Jalal, bendahara Raja Jalal mari. Hatta maka bendahara Raja Jalal pun hilir menghadap baginda. Tadi mudik. Dia panggil mudik dia. Raja Sai mari di tani panggil hilir mari dah. Raja Jalal pun hilir menghadap baginda. Mari cari Raja Muzaffar. Arakian, maka negeri itu pun diserahkan pada bendahara Raja Jalallah. Dan paduka adinda baginda pun mengiringkan baginda. Dia siap belakang dah. Dia tahu dia dipanggil bendahara Raja Jalal negeri Sai. Dia mari ditanding. Bawa mari ditanding, dia serah negeri ni ke Raja Jalal. Sekali dengan diiring ni sekali dengan adik adinda dia tu Tengku Aisyah. Wi ke adik ipar dia dengan adik dia Aisyah. Serah wi ke Raja Sai. Serah wi ke Raja Telubeh. Serah apa negeri ni? Dah. Habis ni orang saya pergi dulu. Orang saya pergi kata tengok ni. Kalau raja ada masalah apa, siapa itu mana nak serah wi ke orang saya. Habis orang saya nak pergi semua tu. Dah. Lepas dia ni pun tengok Laksmana formatak ke apa tu orang saya semua nak pergi tak jong wi ke orang lain. Jamai dulu lah, doyak jamai dulu. Dah jamai lo ni kan pandai belakang dah. Dah. Pergi atau orang saya pandai belakang pagi ni dah. Lo ni orang pandai belakang. Bagi-bagi Dah. Dah. Sebab ia serah ke Raja Jalallah.
Dan paduka adinda baginda pun mengiringkan baginda. Setelah datanglah pada hari yang baik dan saat yang sempurna, maka baginda pun berlayarlah, dan segala menteri hulu balang yang muda-muda dua bahagi dibawa, dan yang tua-tua ditinggalkan. Gimana? Seruh negeri wiku Raja Jala, Raja Sar. Bendahara Raja Sar dengan Tengku Aisyah adik dia, dia pun belayar kapal laut, dia belah rakyat Taning tu, orang datang adalah dua. Hak tua-tua tinggal duk Taning, duk Taning. Hak muda-muda orang naik perahu pergi. Gimana lah ni Dan ada 1,000 rakyat pertikaman. Rakyat hok nanti hok siap untuk tikai ni 1,000. Tikai ni for awak lemai menganjir tu 1,000. Biasanya kita nampak neo gas 10 gas 12 gas. Neo gas 10 gas 12 gas tu kali raja ni 1,000. For hok tikai panjir tu. Ke pedai ni for pertikaman. Yang dibawa baginda dan perempuan ada 100. Bawa ke Tino juga 100. Askar Tino 100. Kita ada kata ni ke biasa Tino boleh gomo. Hatta antara berapa hari baginda di laut. Dia beberapa hari lah duduk di laut, maka baginda pun sampailah ke Siam. Siapa? Tahu lagi mana? Negeri Siam, Ayutthaya. Apanya? Setelah keesokan harinya, maka segala opera pun datanglah. Bos apa keesok hari siapa? Opera ni for opera tamneng Jawa Tengah lah. Dia tulis bahasa Melayu, tulis bahasa itu. Opera pun datanglah, dititahkan oleh beracau menyebut baginda. Mari sebab apa? Sebab Raja Siam dan Raja Ayutthaya suruh mari menyambut. Arakian, maka baginda pun naiklah menghadap peracau dengan persembah pun terlalu banyak seperti adat segala raja-raja yang meminang. Itu pula dah. Nemo menyambut mari supaya orang nak mini. Hidup hebat itu lagi tu saja. Nak nikah sungguh nak minta lagi ni Maka peracau pun terlalu suka cita melihat baginda datang itu, serta dengan kasih mesranya seperti mana putera peracau yang benar. Jadi Raja Siam pun suka hati, gembira tengok Raja Taning mari. Dia rasa kata supo dengan anak dia sendiri. Mau tak sama. Dia boleh tua Raja Siam lagi nampak tu jadi anak. Tapi jawatan sama-sama raja besar. Tu dah. Demikianlah laku peracau itu, dan diberi duduk pun hampir dengan pintu kota Wang. Ni kata inilah kelakuan Raja Siam. Lepas tu Yowi Raja Taning tadi tu duduk dekat dengan pintu kota Wang. Peracau Wang tu lah, kota Wang Siam. Adapun masa baginda tinggal pergi ke Siam itu, isteri baginda itu sudah hamil 8 bulan. Ketika dia pergi ke Ayutthaya tu isteri dia, bini Raja Sultan Muzaffar tu duk perut besar. Hamil. Perut besar tu 8 bulan. Setelah genaplah bulannya, maka isteri baginda pun berputeralah seorang laki-laki. Bos apa bulan beranak tu baik. Tapi pak dia duk Ayutthaya. Beranak rumah ni tu baik anak jatuh, anak laki-laki. Maka dipanggil orang putera baginda itu Patik Siam. Patik Siam. Kerana panggil Patik Siam? Patik Siam tu baru maknanya mengingati peristiwa di negeri Siam. Patik. Patik ni ingat. Patik. Patik Siam. Maka ada pula putera baginda dengan gundik seorang laki-laki bernama Raja Bambang. Tapi ada anak seorang dah, tapi boleh ngagunik. Boleh ngagunik. Kau ni mak tua Permaisuri. Kalau raja boleh dia lepas pada ni.
Tapi dia boleh sore dah anak jatuh. Tapi boleh ngagunik. Mengikut tertib makan saka raja tu boleh lah. Anak gunik kena ambil homak tua. Cara raja permaisuri. Gunik banyak raja dulu gunik banyak. Dah, nak ya kecek sungguh lah. Dah, namanya Raja Bambang. Ada 30 tahun umurnya. 30 tahun dah umur. Duduk dengan bondanya di luar kota Wang. Dah. Itu. Tapi kalau dalam kitab Ibrahim Syukri, dia kata Raja Bambang tu umurnya sebelah je. Tak sama dah tu. Dah, ni kata umur 30. Tu wallahu alam lah. Dia kitab dia ada gitulah. Tapi hak jelasnya ada. Anak daripada Gunik namanya Bambang. Dah. Sebermula tatkala baginda duduk di Siam itu sebulan kepada sebulan, makin bertambah-tambah kasih beracau akan baginda itu. Duduk sebulan lagi sebulan tu kau kasih kau Raja Taning. Raja Sia tu kasih. Ya baik mulai dah. Dan masuk keluar menghadap itu pun tiadalah percau menaruh hilat hati lagi. Dok gi masuk dah. Jadi suka dah kena kepada Raja Taning tu. Jadi Raja Taning gi apa ke Ayutthaya ni kali yang kedua. Setahun kemudian ya. Dulu dia gi dah setahun. Mari setahun ni dia gi pula. Gi apa? Kalau mengikut dalam surah Sia, dia raya atau Raja Sia hatta surat main Raja Taning. Minta wi Raja Taning, minta wi negeri Taning ni pergi tolong negeri Sia pergi dengan Burma. Ketika tu dia duk pergi dengan Burma luar kota dia. Taning pun sorak pergi tak apa, gi. Ni hak gi ni, gi untuk gi dengan ajak ketulah. Raja Sia ajak Taning pergi tolong dia pergi dengan Burma. Sebab Sia ni ya wahai ajak Taning pergi pergi. Tengok dulu lagi belum Islam pun dia ajak Taning semua pergi pergi dengan Melaka. Pergi pergi dengan Pio dekat bawah ni ajak Taning. Taning pergi sebab dia rapat dengan Sia. Dia negeri jiran. Tapi Raja Taning pesan semua lah, kita tengok dalam kitab ni dah dulu ni goyak kata Raja Taning tu pesan kepada Pok Taning kata pergi bahang-bahang sajalah. Jangan bersungguh sebab Melaka tu sama Melayu. Dah, ingat tak? Dah, dalam kitab sebut kata pergi main-main jadilah tak sungguh dengan Sia. Sebab ni Melayu. Tapi sebab yo negeri ni tak kira Melayu ke gapo, sebab ini kena jaga negeri jiran sama jiran ke. Melaka negeri suku, Taning negeri suku, Siam negeri suku. Ketika ni Taning ni kena duduk tengah. Melaka besar, Sia pun besar. Jadi Taning duduk tengah ni kena bersaing dua lah. Dah, tak sewi duk balah, duk kelahi lah walaupun sama Melayu sama Islam di bawah. Tapi hotah ni pun walaupun buza walaupun orang asing pun tapi dia debai juga. Dah. Susah juga kalau dia main balah. Ni pergilah, pergi turut hoya-hoyak dah. Tu. Hatta pada suatu malam maka baginda pun berbicara dengan paduka adinda baginda dan segala menteri hulu balang sekalian hendak mengambil kerajaan percau itu. Tu dia. Cuklah. Sudahlah. Yogi tu dua ke. Habis dia suruh pergi kepada Raja Jalal tu, Raja Lubai tu. Dengan Aisyah tu suruh tunggu. Sebab Muzaffar yogi sekali dengan masa. Dua orang lah pergi. Kalau dua orang ni perahu balik tengah laut pergi negeri ni. Tak ada lah. Orang nak bersaka lah, kena boleh ke Port Lubai juga dah lah. Jadi raja besar. Dah. Gib dua. Jadi gib dua tu, bawa malam tu dia bersorak kata nak ambil negeri Sia, nak ambil Ayutthaya, nak lapah. Tu dia. Ni jadi soalan besar. Jadi ahli sejarah orang Sia diri pun mikir apa yang membuatkan Raja Taning pada masa tu nak lapah negeri Sia. Tu masalah. Masalah besar. Lalu ni orang dah bahas tak ikat sudah lagi. Tadi saya nak baca hasil daripada orang bahas baru ni. Orang buat di Tamasak. Nah, kata asbab gapo. Tadi kita baca dulu landing ni dah. Maka segala menteri hulu balang pun bercakaplah. Pakat berkecek lah. Lagu mana raja tu kita nak rapah negeri ni mana? Sorak malam tu. Tu. Arakian.
Setelah datanglah pada ketika baginda hendak naik ke mahligai beracau itu pada suatu hari pagi-pagi Jumaat, maka pintu wang itu pun dibuka. Oranglah seperti adat sehari-hari. Plan siap dah lah. Plan kira siap dah lah. Jadi dia Raja Taning, Raja Muzaffar ajak dia nak masuk dalam kota, naik duk takhta Raja Siang. Ni ilmu bukan nak kata dah. Sebab kalau kita tengok Islam ni mengetahui secara sultan. Sultan ni hanya wakil Tuhan untuk mengetahui umat Islam di negeri Melayu. Dia tak serupa dengan orang bukan Islam. Lebih-lebih lagi Sia Kemoja Burma ni dia ada konsep mengetahui dia serupa dia. Bahawa raja dia tu adalah dewa raja, wakil Tuhan. Jadi dewa. Tuhan ni sikit hak zat Tuhan tu masuk duk le raja tu untuk jadi wakil. Habis raja dia seperti dewa lah. Dia tak serupa Islam bukan dewa. Islam ni hanya pemimpin. Nanti bawa saja tapi tak sakut pun dengan Tuhan. Bukan tu zat Tuhan gapo dia tak ada lah konsep macam tu Islam. Tapi kalau Buza ni dewa raja. Dewa raja ni kita tak boleh tengok mata kena tunduk gapo tu lah. Dewa. Jadi nak naik tahkisi dewa tu jatuhlah maruah dewa. Pas tani nak naik macam tu apa je tani dia megah terlalu. Kalau kita tengok sini dah. Kita pun tak tahu kau tu yang mikir ke mana ni dah. Nak naik lagi lepas tu jadi pagi tu pada suatu hari pagi Jumaat. Pagi Jumaat pintu kota Sia pun buka seperti biasalah. Maka baginda pun masuklah dengan segala menteri hulu balang dan rakyat ke dalam kota wang. Masuk dengan menteri hulu balang gapo dengan rakyat tani masuk. Jadi orang Sia situ pun tak ada rasa sok gapo. Sebab raja pun duk pergi cari sokmo belum tu 2 bulan kan. Baik semua suka hati dah. Harap dah lah. Sia tu harap kata ni baiklah. Apa makan kelih. Maka pintu kota itu pun disuruh tutup pula dan segala mahat liu itu pun dibunuh oranglah. Dan yang setengah minta nyawa. Fok tani menteri hulu balai dengan askar tani masuk pergi katuk itu kota masuk dalam kota ya. Sebab kota raja ni orang tak boleh masuk. Kalau nak raja lagi tak boleh masuk cerak, kena duduk luar. Yokoh untuk fok misalnya fok kawasan dewa lah nak masuk dalam tak boleh. Tapi raja tani sebab baik doa dengan raja dia hati dia boleh masuk dah. Tengok girak mula-mula tak boleh masuk. Kali mula-mula boleh masuk. Baru boleh masuk dah, masuk belakang dah, baru masuk 4 katuk bunuh fok mahalik penjaga. Ada minta nyawa pun ada. Fok tani masuk pergi serai-serai lalu dah. Apa itu lalu ni deh. Syahadan maka beracau laki isteri dengan dayang-dayang ada 5 orang pun turun dari mahligai pergi bersembunyi di jamban Rama. Bawa masuk pergi raja sembelih macam kapak kuah turun lalu dah. Turun di atas takhta ya lalu dah. Turun takhta ya lari pergi menusuk dengan dayang-dayang 5 orang pergi nusuk di jamban Rama. Jamban Rama ni tempat berak. Ni. Sepo jamban itulah. Dengan bagi jamban Rama tempat dewa berak. Pergi nusuk belakang tu tempat dia ada kayu papai betul gali lupe. Pak raja mi dulu berak lagu tu. Pergi nusuk dia le jamban. Lagu tu dah. Dan anak kanda baginda Tuan Putri dengan segala dayang hendak mengikut peracau. Anak tino dia dengan fok dayang-dayang ni fok ini tu dah. Gunik-gunik tu nak turut raja juga. Seorang pun tiada diberinya. Raja tak boleh turut. Tak boleh turut. Raja dengan bini dia dayang-dayang 5 orang ya hoki dah. Dinusuk dulu turun dah takhta. Raja tani masuk serai dengan cepat tu. Ke kota Ayutthaya tu pergi dah. Tu. Takwi biar masuk, raja takwi turun. Semuanya disuruh duduk di dalam mahligai itu juga. Raja suruh duduk dalam. Duduk dalam, pok yang itu baik. Yang turun ke mari duduk dalam ni. Raja tani masuk dalam dah serai dah. Mudah tu masuk pergi kepung dah. Kota.
Kota Ayutthaya tu, tempat raja, takhta raja tu. Maka titah peracau kepada Nang An Kieu. Raja Ayutthaya tu dah suruh pergi kepada Nang An Kieu. Saya pun pergi cek tengok juga, pergi cek tengok lah saya tu panggil, kalau saya panggil Nang An Kieu. Nang An Kieu seorang tino jadi ada jawatan dalam tu lah. Nang An Kieu, dah tinggal aku ini. Raja saya kata, tinggal aku ini. Pergilah engkau sambut anak raja itu. Tinggal aku sini, mungkin sambut dia depan. Pergi sambut anak raja tani tu. Tu anak raja tani masuk ku, masuk ugu, suruh turun tu, kaya turun dah tu. Nah, Arakian, maka peracau pun turunlah daripada mahligai itu. Maka Nang An Kieu pun dengan segala dayang-dayang itu pun turunlah menghadapkan baginda. Raja pun turun pada takhta. Nang An Kieu tadi dengan dayang-dayang pun turun pergi menghadap Raja Taning. Dengan dayang ada kadar 10 orang. 10 orang pergi kali dengan Nang An Kieu tu, pergi depan dulu. Maka sembah Nang An Kieu kepada baginda. Nang An Kieu pun sembah kepada Raja Taning, kata mana? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Paduka ayahanda pun sudah turun dari mahligai. Ke mana-mana perginya patik kurang periksa. Yang ada di istana itu paduka adinda dengan segala dayang-dayang sekalian. Nang An Kieu itu anak raja siye. Seorang anak raja siye. Tu. Yo gi pak apung tueku, beribu-ribu apung, kata Raja Taning. Dia kata ayah dia ni pergi perak dah ke mana-mana, tak tahu lah gimana nak periksa, tak tahu tak periksa boleh. Dan nak periksa tak boleh, kata pergi ke mana perak dah. Hak ada dalam istana ni adalah amba ni saja dengan dayang-dayang. Dia kata Raja Taning. Dia pok dia lari dah tu, pergi ke Jamil Rahman. Syahadan, setelah baginda mendengar sembah Nang An Kieu itu, maka baginda kedua bersaudara pun naiklah ke atas istana itu, hendak menyuruh mencari peracau. Jadi Raja Sultan Muzaffar Shah dengan Raja Mansur pun naik di atas takhta tu. Lepas tu suruh orang pergi cari raja dia tu. Lari di mana? Lari di mana deh? Arakian, maka baginda pun terpandang kepada gendang raya tergantung di hadapan mahligai itu. Lepas tu bawa naik di atas takhta. Jadi dia nampak deh ada gendang besar, gendang geduk tu lah, besar duk gantung. Ni nak jadi kisah ni, kisah black-black nak jadi ni. Ni kalau kita tengok dalam sejarah sia, hanya orang dua bangsa saja yang boleh naik atas takhta raja dia, menjatuhkan maruah dan keramat dewa raja dia. Iaitu Raja Burma 2 kali, Raja Taning sekali. Bangsa asing hak boleh jatuh ke maruah dia ni hanya ada 2, iaitu Burma, Raja Burma, Raja Pahama dengan Raja Taning. Biasa ya sedap sangat dengan Raja Burma, dengan Raja Taning. Sebab zaman dulu ni Raja Taning, Raja Burma saja hak besok naik atas takhta dewa dia, raja dia. Mari kita tengok sikit dalam kitab hak sia sebut lagu mana Haning. Ya ada dalam baju kecil sia ni dah. Praraca Pongsawadan Krungsi Ayutthaya Cabab Pancantanuma. Ni hak sia tanda. Dah, iaitu dalam kitab hikayat Krungsi Ayutthaya Wesi Pancantanuma. Nanti saya baca bahasa sia dulu sekali, lepas tu nak terjemah ke bahasa Melayu dah. Dia kata Kanaknan prayatani si suryatanยก ทัพเรือยาหยับ200 ลำเข้ามาช่วยราชการสงครามถึงทอดอยู่หน้าวัดกุฏิบางกระจะรุ่งขึ้นยกเข้ามาทอดอยู่ประตูชัยพระยาตานีศรีสุริยตานได้ทีกลับเป็นกบฏก็ยกเข้าในพระราชวังสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าไม่ทันรู้เสด็จลงเรือพระที่นั่งศรีสักราชหนีไปเกาะมหาพราม
และเสนาบดีมนตรีมุกพร้อมกันเข้าในพระราชวังสะพัดไล่ชาวตานีแตกฉานลงเรือรุดหน้าหนีไปฝ่ายมุขมนตรีทั้งปวงก็ออกไปเชิญเสด็จสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชพระเจ้าช้างเผือกเสด็จเข้าสู่พระราชนิเวศมหาสถานดังเดิมนี่เขาsia tulis sia tulis katakan no ya atau ketika itu Sultan Patani mari di Ayutthaya melalui perahu jerjab 200 buah perahu. Perahu kapal perai tani yang dulu panggil kapal jerjab. Sia panggil รือ yayap. Bukan perahu golek. Perahu golek halus ya. Panggil perahu jerjab. Kapal jerjab ni kapal perai tani. Lalu ni orang tua-tua kat laut mana lagi sebut tahu kita tak kenal apa yang dulu kapal jerjab, perahu jerjab. Mari apa? Mari tolong perai macul rasakan songkram, mari tolong perai. Tapi belum mari duduk di depan ketik bang kacak. Hari kemudian dah duduk di pengkalan pintu cai. Sultan Patani nak balik sungai no ได้ทีกลับเป็นกบฏนิ่งสปอร์ตtengok we deh jadi tengok berontak dia kata Raja Tani ni pun berontak lah. Lepas tu bawa askar dia masuk dalam kota. Gajah Siam yang nama Prak Maha Cakapat tak ada tahu terus lari naik perahu si Sakalat gi di Pulau Mahapram. Pulau Mahapram tu satu pulau hodok tengah Sungai Chao Phraya. Ya udah pulau lu tengok gi situ. Lepas tu dia tu apa ni senabadi ni fok menteri sia pun pakak hamak orang tani perai orang tani siapa orang tani tu pecah perahu lari. Bawa orang tani lari dah menteri sia Ayutthaya pun baru gi ambil raja Siam dia tadi klik mari dalam kota semula. Ni kisah saya sebut pagi ni. Lepas tu ada satu lagi Peraja Pongsawadan Ayutthaya Cabab Luang Praset. Hikayat Ayutthaya Versi Luang Praset. So lagi. Ni tulis sama zaman tu juga ni. Zaman 500 tahun dulu. Hak kita ni hikayat ni. Tengok sia tulisan ni. Kejadian sama ke? Dia peristiwa sama. Hak ni so lagi tulis gua no. ครั้งนั้นพญาศรีสุลต่านพญาตานีมาช่วยการศึกพญาตานีนั้นเป็นกบฏและคุมชาวตานีทั้งปวงเข้าไปในพระราชวังครั้นแลเข้าในพระราชวังได้เอาช้างเผือกมาขี่อยู่ณท้องสนามตัวเดียวขอตัวเดียวแล้วจึงลงช้างออกไปณทางตะแลงแกงแลชาวพระนครเอาพวนขึงไว้ต่อรบด้วยชาวตานีนั้นตายมากแลพญาตานีนั้นลงสำเภาหนีไปรอดนี่ฮอสลากีนี่dia kata Raja Tani mari tolong Raja Siap musuh perang tapi bawa mari di Ayutthaya Raja Tani berontak masuk dalam kota lepas tu naik gajah sedar hok gajah sia. Duk main gajah sedar. Cakap gajah dah ni. Apa kali kita tengok kita selagi hok mula-mula ni legeh suri gajah ni. Ni naik gajah, mari duk main gajah le pada. Lepas tu pergi jalan ke luar ke keliling kota. Itu lalu. Orang tak main dah benda gajah, benda hok gajah ni. ช้างเผือกนี่ช้างเผือกมาขี่อยู่ณท้องสนามอเมริกาโจpula tu. Lepas tu baru itulah ชาวพระนครorang Ayutthaya tu dah ambil puan nah meh lembing panjang tu dah bakak mari katuk lepas tu perang dengan orang tani mati ramai dia kata lepas tu Raja Tani sempat lari naik kapal lagi ni hak so lagi versi Luang Praset hak tadi versi Pancan Tanumat nak sama je hak ni royak mari perahu 200 mari duk mana serai lagu mana dah tapi hak Luang Praset royak tu Raja Tani masuk le kota dah nak takta dah nak gajah yo pula musim le kota pula
Tapi akhirnya dua-dua ni akibatnya suka. Sudahnya tanih Allah juga. Sebab tanih masuk seresta dalam kitab dia sebut kata ada kata 6 hari, ada kata 16 hari, ada kata 8 hari dan kata ada 18 hari. Hak raja taning boleh lapah takto kerajaan Ayodhya. Tapi dalam kota tu sajalah. Tu. Raja taning tak ada deh orang asing hak biasa buat macam tu dengan sia. Raja taning raja berumur dua tu jelah. Raja berumur 2 kali. Dah 15 tahun. Orang tu pula 10 tahun. Raja taning tu 16 hari lah kalau gila 16 hari. Duk tak dewa raja dia. Mungkin raja dia ni tengok ni. Kita baca lagi dah. Hak taning diri ni lain sikit. Sebab kita Allah ni dah. Lagu mana ni sebut lagi kata lagu mana dah. Tadi dia kata nampak ada geduk. Ada geduk besar tepi tu. Maka baginda pun memandang ke kiri dan ke kanan. Tengok kiri, tengok kanan, raja ni memandang lah. Thot panik saja tu dah. Raja. Seorang pun tiada dilihatnya, tak ada seorang duduk tepi dia kiri kanan. Maka dilihat baginda budak yang membawa pengudut baginda itu. Ada seorang yang budak bawa pengudut. Bawa alat raja. Alat saya kena duduk raja lagi. Raja lagi ada kerih, ada itu serih apa ni cerana pine, kain raja. Pakai kain lepas dah. Kain raja tu lah. Dia kena budak derek lagi. Raja nak guna apa? Bawa tu. Dia panggil pengudut baginda. Cahaya namanya. Nama cahaya. Data tu nama cahaya. Nama cahaya. Boleh lah nak tak nama anak tu. Nama cahaya. Tapi tak usah lah cahaya ni nanya kat dia ni nak bunuh. Maka titah baginda. Raja pun suruh budak tu lah. Budak turut je tu. Hai cahaya. Hai cahaya. Pergi engkau tebuk gendang raya itu. Mungkin apa ni? Bukan curi. Tebuk gendang. Sebab takut orang gendang besar ke, orang dengar tu sebab orang lat luar, orang sia lat luar, askar Ayodhya lat luar tak tahu lagi tu berlaku gapo le kota sebab dia masuk dengan senyap okey. Dia suruh poh dia takta tu halu kan. Belum diketahui seluruhnya kerajaan dia tu. Dah. Lepas tu suruh budak tu pergi tebuk, pergi turis, pergi tebuk gendai tu lah. Dan pada masa itu umur cahaya itu ada 15 tahun. Budak lagi 15 tahun ya cahaya tu. Raja suruh dia pergi tebuk gendai. Telah cahaya mendengar titah baginda itu, maka cahaya pun pergilah naik kepada tempat gendang yang tergantung itu. Berdengar raja suruh dia pergilah naik tempat katok gendang tu. Anak gendang besar, tengok dekat masjid dulu-dulu dah guna besar dia katok rebel tu dah. Gedung tu lah. Tu. Maka dilihat oleh cahaya pemalu gendang itu pun ada tersisip kepada tali gendang itu. Cahaya pun apa ada kayu hotel geduk tu. Duk tepi tu. Ni. Aku taruhlah. Nampak duk tepi tu. Maka dengan takdir Allah Ta'ala di atas hambanya, tiada ditebuknya gendang itu. Ingat ni takdir Tuhan ya wayak pun nak terana ni nak tulis ni Syekh Sofiyuddin tulis ni tahu nak kata terana dah lah Tuhan. Jadi budak tu depa ambil genek tak ada pergi tebuk. Tak ada pergi tebuk pergi turis pergi genek punah tu lah. Diambil pemalu gendang itu lalu dipalunya 3 kali berturut-turut. Gajah suruh tembuk. Dia 15 nama cahaya tu. Dia pergi ambil kayu malu pergi katok geduk 3 kali. Apa jadi? Maka dilarang oleh baginda. Gajah pun murah dia. Cahaya ni. Ni, pehar dah. Dia nak pergi jangan pergi budak. Islam berlari. Tengok dah dulu dah. Nabi nak pergi sana Ali nak gila, nak pergi sana Ali ni. Nabi tak boleh pergi lagi. Sebab budak. Ngikut undang-undang dunia apa tak boleh? Undang-undang dunia apa budak tak boleh masuk campur tangan, masuk bergabung dalam musuh tak boleh budak. Sebab budak walaupun mengikut Islam akhir balik dah umur 9, 10, 11 pun, tapi pemikiran dia tu belum lagi waras seperti orang dewasa. Islam jaga. Tapi budak ni bukan pergi sebenarnya. Tapi gajah je ada kiri kanan tak ada orang.
Pakoh tu yo kecemasan. Hai, panggil cahyo. Mari. Mungkin tebuk gede. Sebenarnya mudah dah behel tu dah. Tebuk gede tu. Yo pergi pak tu ambil palu ke katok. Ha ni. Ha salah behel. Kalau kita tengok sifat pak kara, sifat kelemahan pak kara hok sia bahasa tulis dan angkit bahasa tulis perangai orang tani. Kena ingat. Satu megah. Dua apa? Salah faham. Mudah salah behel. Royak kau tu je behel kau ning. Kena panggil salah behel. Habis tu buat dekat kena tu salah behel. Yang tiga yang empat saya royak lagi. Nanti ngaji kau jah lagi. Dah, enggak ada mana. Ke salah behel. Ni salah behel dah ni. Satu megah tu tengok ni megah ni. Megah dah tu kita ni. Yang dua salah behel. Mudah salah behel kita ni. Sebab apa kita nak bakal habis hak kelemahan pak kara ni ada satu ketika pula ulama zaman lepas pada Syekh Daud zaman Syekh Ahmad tu dia nak perah mula tak mahu dia kata ni ada benda pak kara ni ngajar le pondok habis kita di warung tasah tu sebab tak mahu salah behel tak mahu ada megah kelebihan habis orang kita lah ni hingga sikit pada dulu tu lah megah tu ada lagi salah behel pun ada lagi sikit dah tak apalah kita kau kira tu jangan wit dah lah dah wit behel molek. Oh, royak kau tukok tu. Tu. Lah, ni royak dah tak behel lagi. Dek, kita royak pun behel. Pas ni. Dek. Pas ni royak behel. Tak mau jadi pocahya ni, bih negeri. Begadah bih kita boi katok. Hidup palu gene pula dah. Dek. Ni. Setelah didengar oleh segala menteri hulu balang percau dengan segala rakyatnya bunyi gendang raya itu tu dah apa salah. Dengar lah gong yo malu hok raja pergi duk geduk-geduk hok tu pak ni dia kata cuma menteri segala hulu balai hok peracau tu segala rakyat yo hok dalam kota pun dengar habis dah lah maka segala isi negeri itu pun berhimpunlah kesemuanya. Dah ada apa dah lah supaya kita ambil dulu kan ingat tak kita ingat ambil dulu budak-budak dulu pika bawa budak gagah mana tu kan dia mari kata apa ada kayu sutir dia kelak kelak tu halus sikit pada geduk tu dah dia tebuk lubang tengah tu dia kata punya pok pakat tubai ke tua mari dia bagi berah bagi biar boh bagi anak ye ke ambil dulu tu ingat nah ni tak ada dah ni tengah pika tu dah ataupun teng dengan salah-salah nampak lain dah. Itu semua lah. Tapi yang dulu je kata betul itu baik dah lah. Lepas ni bunyi mesin ni ya satu simbol dia kan. Tu baik habis dalam rahsia bakat berhimpun. Kepada sangkanya beracau itu ada lagi dalam mahligai itu. Jadi raja dia tak ada gi lagi. Hidup nusuk lagi oleh kota. Tepat yodo nusuk. Tu. Dah. Lalu dilanggarnya kota wang itu berkeliling. Maka segala menteri hulu balang dan rakyat patani pun keluar dari dalam kota wang itu. Bakat tubik ke tani pun sebab orang Ayutthaya bakat masuk dah. Masuk lagi dalam kota. Orang tani dalam kota pun nak tubik dah lah. Tak boleh sawit lah. Gamar kita duduk le tengah telur merah okay? Dan kita sikit sumuk pun boleh ketik dah pun. Dah. Tahu dah kan ni mari ramai dah pun nak tubik lah ya ni rakyat petani pun keluar dari dalam kota wang itu lalu bertikam dengan rakyat Siam terlalu ramai. Tikar dah lah dah ramai dengan rakyat Siam tu. Maka segala rakyat petani pun patah perangnya. Patah perang ni halah lah patah patah dah lah lalu undur masuk ke dalam kota wang pula. Nak tubik tak boleh. Nak tubik tak boleh. Lari kelik semula masuk ke kota. Maka pintu kota itu pun ditutupnya. Bawa masuk ke kota semula katuk semula pula. Duduk huru-huru oleh luar tu. Tengok je pukul berapa dah. Apa dah tu. Nah. Jadi kalau tengok masa kok sekarang pukul 10 dah. Walaupun kita mula pukul 9 pun tak boleh lebih dari pukul 10. Tu kita nanya orang tua ke rumah nak tidur, nak motong apa esok lagi, nak kerja. Lagi. Jadi kita suka ni nak kata tak habis lagi cerita ni. Jadi askar Sia masuk segera rakyat masuk segera
Orang tani pun nak tubik pada kota dia, pergi lat luar, mati ramai, nak tubik tak boleh, nak kepung lah. Lari masuk semula le kota, katuk pintu semula. Lepas tu apa pula nak jadi lepas pada tu? Gajah tani duduk mana, rakyat tani duduk mana, mati dah lagi, apa nak berlaku pula? Minggu depan. Dan insya-Allah minggu depan kita masuk pergi kata kesudahan peperangan untuk menebus hina ni jadi lagu mana. Lepas tu di taning pula tu apanya berlaku. Ketika raja gi lama duk di Tiar di taning tu ya ada pula geruk hok nak mari serai negeri Sai. Mari di Johor. Fok Johor nak serai Sai. Ya ada pula fok nak mari serai taning mek taning. Tu tengok minggu depan. Pas fok Sai nak agu mana? Ni yo ada cerita fok beruah Bukit Tabeh apa ni Kelabor duk gapo ni ya hok duk tahan dengan Johor. Dah jadi kok mana hok duk berlaku tu. Jadi untuk malam ni ada lagi sekitar 10 minit untuk ada soalan dah. Petik ke soalan sikit. Soalan gaponyo. Dah. Mana? Sekarang kota negeri Sai masih ada atau hilang? Sekarang kota negeri Sai masih ada atau hilang? Dia kata. Saya jawabnya, kalau asalnya pun masih ada, tapi masih ada itu bekas. Bekas dia, bekas dia tu ada. Dia kena pergi, orang panggil kota lagi situ pun. Kota lagi. Ngoyak pun gitu, takut tua tak mau koyak. Misalnya mata duk celah tulah tepi sungai. Tak ada jauh dengan getok kota tu, getok kota Pajeral. Gi kat tu sikit je, tanah rata tu. Gi kat tu sikit, getok gatang. Bukan sebab saya pergi dah. Saya pergi siapa gitu? Memang. Ngene mo dah? Bukan. Bukan. Pergi dengan pio, boleh gopak orang. Ada, boleh gopak orang. Pagi tu temulah kota dengan bata gapo, dia tempat cocok bendera gapo. Cukup kena ada. Hak tu hak Sai. Sai asal duduk situ. Pasal dia pindah banyak kali. Sai ni dia duduk di situ, di kawasan Teluk Ketong, Teluk Leweng, Tubik Teluk Leweng tu dah. Kuala dia. Bawa satu ketika pula dah zaman duduk bawah tani pecah. Dah Sai pun pindah daripada situ mari duduk di tepi sungai lagi, iaitu Sungai Teluban di Telubelo ni. Telubelo ni dulu kampung je lah. Mari duduk di Telubel. Mari tok negeri Sai Selindung Bayu. Sai Selindung Bayu. Dulu Sai ni di Teluk Leweng. Duduk situ pula dah. Bawa masuk yuk Raja Tujuh Negeri pula, dia pindah pula hidup di Jeringo. Sai, hidup Jeringo. Duduk Jeringo. Bawa duduk Jeringo pula, orang nak buat wilayah pula pindah kelik mari pula mula pula di Sai. Sebab kawasan dia ambil je di Bukit Geger dah sampai di Bukit Tanjung. Tu negeri Sai. Dah matanya ambil je Bukit Geger ni makan pomeng ngabe di Kedah Telubel, Kerubi, nak komik apa ni tungyang des kerak, Maikeng, apa ni sah tebilak tu, Pajeral, Pek Bung, Jingo, Bukit Tanjung tu bagi kawasan negeri Sai. Lek ni tapai Bukit Budo. Yang lakah Bukit Budo tu legah dengan remeh dah lek tu. Tu negeri Sai, kawasan dia besar. Ada. Kadang Kah ke hak Sainya duduk situ, hak negeri Sai. Lepas tu di Telubel yang kedua, di Jingo yang ketiga, klik mari Telubel pula yang keempat. Tu negeri Sai. Lepas tu negeri haluh-haluh duk wahya tu ada dalam ni berapa belah. Adalah negeri gajah haluh-haluh belah duk bawah Sai. Ada naik ke sungai tu banyak naik ke sungai tu. Naik ke sungai kota tu, dulu sungai besar je pelaga di kampung Koli dalam. Lepas tu ya sungai tu ya mati, je kita tubik kocok kiri kok tebing so lah. Dulu ya pecah dua. Paya boya gi banyak kok nungso ya, wawi hak tubik ke Kolosai ni kata. Jadi sikit. Ya ada aku naik ke Cumuwe ke Kolah Kali tu ada. Sebuah gajah kecil, ada di Duku, ada Jingo tu ada sekali ada. Ada di lubuk besar apa nama kok dalam adalah kalau bila tu banyak ke lagi.
Lainnya kelabur. Kelabur sebenarnya duduk bawah negara Josai. Tapi kalau kita tengok betul tani tu dia buat tepat suku kelabur. Saya duk kaji dah dengan beberapa orang tu, jadi kelabur tu dia otonomi dengan sai, dengan tani. Tu pelik sikit kena kecek suku. Tengok le betul pak suku lah dah dia buat sutir. Dia tak mau bayar asing belaka, nak duduk sekaya. Bayar gak tu, bayar basahlah kelabur gak. Tapi kita tengoklah kisah dia ada. Bayar habis tu baru duduk dengan sai semula. Thamai Siamถึงเรียกกบฏ tani. Sebab saya hidup mikir baik tu sama dah kata tani mari cari dia, mari jumpa dia, mari lawat dia tu sebab mari nak jemur dia. Dia wasa dah tani negeri heluh mari nak jemur dia besar. Habis dia panggil tani berontak. Dah tani berontak. Tetapi ia ada kita ajarah sebuah lagi hak tulis zaman Raja Kang Tisong Raja King Rama yang kedua. Hak tu hak jelas. Ahli jarah siah diri pun sebut. Kata ia tulis hak benar jelas benar kata lagu mana tu. Tapi mari di seorang kerumpaya ada orang macam upak yang Raja Telima ia sapu hak tu tulis mula. Cerita tu. Ada. Dah. Betul. Jadi tanding goyak tu kita lagi melawat dan gerijire. Untuk nak royak aku ni jadi raja satu negeri yang daulah sini, tapi dia kata demo ni mari nak jemur dia, mari duk wahya. Tu jadi masalah. 3. Kedi หมายความว่าอะไร Kedi bero itu grup tula tu. Bero pun grup tula, kedi pun grup tula, cedi pun grup tula, ketik pun grup tula. Ada kampung bangun ketik kampung ketik banyak. Kampung ketik ni banyak nah, ada rata-rata. Lepas tu cedi, bero banyak. Lepas tu kedi ni bahasa Cina panggil kuti. Tepat seratus serami tu panggil kedi. Supaya bero tu biara. Tempat asalnya orang belum Islam tu dia buat tempat sembah tu panggil biara. Maka kita panggil bero pagi ni. Tak salah. Kampung bero lu tempat orang asing. Tak ada masalah tu yang makna dia. Dah. Kedi tu makna tempat hak tok caduk lah zaman dulu. Lepas tu dia mah jadi Islam dah tapi lekat nama kedi lah. Dia lain dengan budi. Budi pun cuk tu juga. Budi tu budi besar. Sriwijaya juga tu. Apanya? Semainan tak baik kolok weh tadi yune anakของใคร duk wah raja legah. Tabah bukan tabah ni duk wah raja Kelantan. Tabah. Dia duk di Belawai tu. Dah di Bukit Tanjung Belawai tepi laut semua tu dia panggil ada raja Tabal. Raja Tabal dia duk dengan Kelantan. Bagi lakoh baruh. Lakoh baruh lek nu yo cerong, kota, wang kok dalam ada munuk. Ni legah. Legah ni duk kali dengan taning lah. Dah taning lako lah, tabah-tabah pun ni pun taning juga lah. Dah tak ada orang lain taning lako. Gano Sultan Patani nak serai Ayutthaya sangat dia kata. Sebab nak tebuh hina. Orang taning dia orang megah, dia maruah tinggi yang dia main kepala dia. Dia tak boleh orang hina. Habis orang taning sesak dari mana pun tak boleh hina. Yo tak boleh orang hina dia, marwah dia begeh orang tani. Dulu teruk okey orang tani. Dah sesak orang mana pun anak cucu beranak kena cari besar ke hudebok. Dah duit tak ada orang mana pun raya kena silih cuk takut dia mau nampak atau lekeh anak kita tak ada benda pakar apa takut hina. Tu perangai orang tani. Lepas tu kalau orang hina dia murih orang tani. Tak boleh hina. Apa dia tak jong lah orang tani tu jadi hina. Ni gini sebab nak tebuh hina sebab apa? Sebab raja Sia kata dia tu negeri heluh, panggil dia anak raja, mari nak cari bini ni dah nak nikah. Waktu mari nak jemur dia rasa kata kita ni heluh. Nak murih lah dia. Pahwi pun tak menyambut dengan adat istiadat kebesaran raja sama raja sebab ngikut protokol cara kedutaan dia hok besar mari, hok besar kena ambil cara negeri. Habis kalau tengok Perdana Menteri negeri ni, Perdana Menteri kena ambil. Kalau anak raja mari negeri ni, anak raja negeri ni kena nyambut ambil. Dia kena wis sama. Ni cara adat.
Ada untuk nak menyambut orang. Tapi hak ni tengoklah jarah sepia tu baik-baik. Payah kelahum. Ingat ada 3 orang dah. Payah kelahum. Maha uparak. So lagi. Paklang dah. Nanti Bakelang. 3 orang tu. Baik gajah tu dah baik-baik ni. Pak kita sultan lagi. Cuba kita tengok kalau kita pergi rumah orang. Kita pergi rumah orang. Tuai rumah tak ada rumah pitu. Dah suruh pio mari baik. Lepas tu harap masuk dalam. Kalau dia tak agak tak apa. Ni dia pergi diri. Kita kena mengakak lagi. Tu susahlah. Para tani pergi kali ni nak tebuh ni. Sebab dia mikir atas dia duk pergi dengan berumur lek luar. Duk gurau lek luar. Kita masuk pergi. Ya gajah tanya nak mikir panjang. Dia tahu dah kata bukan duk benar sangat. Tapi nak jatuh ke maruah gajah sia nak kena duk takrisi takta je sia ni. Dia berasa tak aku nak duk tahni jatuh maruah. Jadi nak tebuh hino saja. Sebab nak jaga maruah dia. Dah. Lepas tu dengan kejadian tu membuat ke titik permulaan. Sebab kita tengok lepas pada ni apabila raja tanding sore kita boleh kelek mati dia nung. Nanti minggu depan kita nak baca syair. Sedih syair pisah dia antara abang dengan adik mung kelek dululah jaga. Sebab dia sebut atau kalau mung tak kelek siapa nak jaga negeri kita. Apa abang mati sini. Tadi duk belajar dah, tadi duk baca. Mengalir mata belakang lah tadi tu. Sedih sungguh syair dia. Suruh adik dia kelek dulu. Dah. Jadi cerita tu pula berkelek rumah tu tak lama Ayutthaya tak askar mari pergi dengan tani. Tu mula nak itu dah lah. Ada ketika damai seperti zaman Raja Biru damai star, zaman Raja Kuning damai star. Ya ada zaman damai. Dan zaman buat berjanji. Zaman baik. Tapi kebanyakan nak jadi seteru somong tu. Tu dalam ikut sejarah lah dah. Gitulah. Maka sekarang ni saja insya-Allah minggu depan kita masuk dalam tajuk baru. Tajuk barunya tajuk apa ni mangkaknya Sultan Muzaffar Shah dan diganti pula dengan Gajah Patik Siang. Dok star berlaku huru gapo budak di tani kita nak tengok minggu depan dah. Kalau tak ada soalan gapo dah malam ni sekarang ni saja. Semoga benda pada malam ni jadi manfaat bagi kita. Boleh kita buat iktibar. Dia banyak perkara dah saya rasa kita boleh buat iktibar. Satunya kalau benda hak penting sangat jangan disuruh budak-budak buat. Dah jarah dah. Patut kemegahan kesalahfahaman tu kita kena jaga dah. Semoga kita duk dalam orang yang awah-awah. Dah. Begitu saja untuk malam ni. Jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tengok doa sikit. Doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Allahumma inni a'udzuka wa a'udzu bi husni ibadatik ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Amin.